Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sebab sudi dengarkan cerita Abang kali ini. Cumanya sekarang ni kita masih ada lagi dalam mood raya dan sampai sekarang Abang masih lagi rasa terkejut dengan raya yang terkejut kali ni. Seumur hidup Abang dah umur 40 lebih ni, belum pernah lagi Abang jumpa yang pengumumannya besok raya. Jadi memang kalaulah Abang tanya pada semua yang menonton hari ni, mesti macam-macam cerita. Dengan tak siap ketupat, tak siap rendang, tak siap. Abang waktu tu tengah makan KFC, adik abang belanja, tiba-tiba pengumuman raya. Mak bapa abang pula on the way nak pergi tarawih. Tak jadi. Jadi raya kali ni dah 2 tahun tak beraya, tapi kenangannya memang lain macam. Dan hari ni abang nak sampaikan 2 cerita yang disampaikan kepada abang melalui panggilan telefon. Dan dua-dua cerita ni berlaku berkaitan dengan pembunuhan, tapi ada kaitan dengan keseraman. Cuma masa abang dapatkan cerita ni, dia punya mood cerita ni buatkan abang rasa tertekan. Sebab waktu tu abang dapat cerita ni, waktu tu tengah hujan. Dan cerita ni berkenaan dengan pembunuhan dan bunuh diri. Abang rasa betul-betul rasa tak sedap. Dan abang cuba nak bawa hari ni ke arah yang seram sikit. Kalaupun abang punya muka ni tak berapa nak seram, tapi cerita yang abang nak sampai ni bukan calang-calang. Jadi hari ni ada 2 cerita. Moga-moga cerita yang abang sampaikan kali ini dapatlah menjadi teman. Sebab ditayangkan pada hari Sabtu kan. Jadi kalau hari Sabtu tu kita ada yang dah nak balik ke bandar dan nak balik ke rumah masing-masing. Moga-moga jadi peneman sewaktu dalam perjalanan. Dan cerita kali ini memang banyak pengajarannya. Jadi jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita ni berlaku pada tahun 1972 dekat satu daerah di negeri Pahang. Cuma abang tak boleh nak bagi tahu nama tempat ini secara tepat, sebabnya dia berkaitan dengan bunuh diri. Dan hasil daripada bunuh diri itu sangat menakutkan. Cerita dia macam ni. Pada satu hari, ada seorang lelaki, abang namakan dia sebagai Pak Putra. Putra adalah nama salah seorang daripada penonton abang, minta namanya digunakan. Jadi Pak Putra ni boleh dikatakan seorang pakcik yang sangat dihormati di dalam kampung tu. Okey, lupa abang nak beritahu. Yang cerita dekat abang ni adalah anak kepada Pak Putra yang umurnya sekarang sudah pun 60-an. Jadi pakcik jugalah abang anggap dia. Jadi dia cerita daripada bapak dia. Jadi Pak Putra ni, dia memang dihormati dekat kawasan tu. Jadi bila dihormati, segala masalah memang dirujuk kepada Pak Putra. Dan jiran kepada Pak Putra kita panggil sebagai Mat John. Bukan nama sebenar, nama yang dicadangkan oleh penonton abang. Jadi Mat John dengan Pak Putra ni berjiran. Pada satu hari 1972, pada satu pagi, abang cerita apa bang? Waktu tu pukul 4 pagi, Pak Putra bangun siap-siap untuk menoreh getah. Jadi waktu dia bangun tu, dia kata menjadi kelaziman lah, kebiasaan Pak Putra, sebelum dia keluar menoreh, dia tunaikan solat sunat 2 rakaat. Mohon perlindungan pada Allah Ta'ala, moga-moga pada hari itu tidak berlaku benda-benda yang menakutkan. Jadi selepas dia solat hajat, solat sunat 2 rakaat, dia pun turunlah daripada rumah dan bercadang untuk pergi menoreh ke kebun dia. Tapi kebun dia ni bukanlah jauh sangat, terletak di belakang rumah dia. Okey. Jadi waktu dia turun daripada rumah dan menolak basikal nak ke kebun belakang rumah dia, yang jaraknya lebih kurang 10 meter lah macam tu ke belakang, dia terserempak dengan jiran dia iaitu Mat John. Dan Mat John sebenarnya memang ikut apa yang Pak Putra buat. Jadi kalau Pak Putra pergi menoreh pukul 4 pagi, Mat John pun ikut sama. Sebab Mat John memang anggap Pak Putra ni sebagai bapa dia.
Jadi mereka berdua bergeraklah bersama-sama pergi ke belakang rumah, iaitu terletaknya kebun getah mereka. Jadi bila sampai dekat kebun tu, Pak Putra pergi dekat kawasan dia, Mak John pun pergilah kat kawasan dia. Jarak di antara kebun Pak Putra dengan Mak John tak jauh, lebih kurang 500 meter macam tu, 500 ke 600 meter. Jadi waktu tu pukul 4 pagi. Pak Putra pun menorehlah macam biasa. Tapi dia rasa pelik gila pada waktu tu. Sebab angin terlalu kuat sampaikan pokok-pokok bergoyang. Kalau tengok daripada keadaan awan, katanya tak adalah tanda-tanda nak hujan. Walaupun pada waktu malam. Bintang-bintang banyak. Tapi kenapa angin terlalu kuat? Dan angin yang bertiup tu terlalu sejuk, terlalu macam menakutkan. Seolah-olah angin tu nak beritahu ada sesuatu yang bakal buruk, perkara buruk yang nak berlaku di kampung tu. Jadi Pak Putra pun menoreh macam biasa. Azan subuh masuk lebih kurang pukul 6 pagi. Jadi Pak Putra pun berhenti, solat dulu di kawasan kebun. Selepas solat, Pak Putra pun sambung menoreh. Lebih kurang pukul 6.30 pagi, tiba-tiba menjerit Mak John. Suara Mak John menjerit. Daripada jauh dia menjerit nama Pak Putra, Pak Putra, Pak Putra, sambil berlari ke arah Pak Putra. Pada waktu tu dah ada sinar cahaya matahari, tapi tak adalah terlalu terang. Sampai je Mak John ke depan Pak Putra, waktu tu muka Mak John pucat lesi. Bila tengok muka Mak John macam orang macam tertelan kapur, Pak Putra pun tanya, apa sebenarnya yang berlaku? Lepas habis tercungap-cungap Mak John cerita apa yang sebenarnya membuatkan dia berlari ke arah Pak Putra. Jadi Mak John pun cerita, dia kata waktu dia sampai dekat kebun, daripada jauh dia nampak macam ada guni yang tergantung di salah sebuah pokok tempat dia menoreh dalam kebun dia. Jadi dia pun pergi ke arah pokok tu dan dia sandarkan basikal dia. Dan dia dongak ke atas. Rupanya yang tergantung tu adalah seolah-olah satu kain baju. Maksudnya baju dan kain yang bercantum. Jadi dia tak fikir apa-apa. Jadi dia pun teruslah menoreh. Bila lebih kurang pukul 5 pagi, dia kembali semula dekat basikal tu untuk minum air. Pada waktu tu angin bertiup kencang gila. Dan dia nampak baju dan kain yang tergantung tu bergoyang-goyang. Tak jauh sebenarnya baju dengan kain tu tergantung daripada tempat dia menyandarkan basikal. Lebih kurang dia kata 10, tak sampai 10 meter lah. Pendek je lah. Dia kata, tapi keadaan waktu tu agak gelap. Sebab masih belum ada cahaya matahari. Jadi dia pun minum sambil tengok benda tu bergoyang-goyang. Kalaulah abang, memang abang dahsyat benda lain. Okay, kita teruskan. Jadi bila dia tengok tu, dia tak fikir apa, dia sambung menoreh. Selepas sambung menoreh, azan subuh menunjukkan pukul 6 pagi. Jadi dia pun pergilah ambil semayang. Lepas ambil semayang, dia pun semayang dekat tepi basikal dia. Dan dia perasan dekat pokok itu masih ada lagi baju dan kain yang tergantung, yang bergoyang-goyang sebab angin pada waktu tu kuat. Selepas dia habis solat, dia pun bukalah bekalan makanan. Dia makan makanan yang dibekalkan oleh isteri dia. Ini yang terjadi pada Mak John. Jadi sambil-sambil makan tu, sambil-sambil matahari pun timbul. Cahaya makin hari makin terang. Dan bila cahaya matahari terang, Mak John pun rasanya tertoleh-tolehlah ke atas. Terdongak-dongaklah dia nak pastikan apa sebenarnya yang tergantung. Tapi pada waktu tu dia terkejut macam setengah mati. Rupanya yang tergantung itu adalah manusia. Tapi dia tak dapat pastikan siapa. Dia pun terus berlari jumpa dengan
Pak Putra. Jadi bila dia sampai dekat Pak Putra, dia ceritakan apa yang sebenarnya berlaku dan Pak Putra pun bergegas pergi ke arah pokok yang dimaksudkan oleh Mat John. Dan akhirnya mereka berdua jumpa dengan mayat seorang lelaki tergantung. Dan bila diorang perhatikan betul-betul, diorang kenal siapa yang tergantung tu. Jadi kedua-duanya bersahabat dengan orang yang lelaki yang tergantung tu. Dan mereka berdua pun rasa terkejut gila dan panggil orang kampung dan pihak polis. Jadi bila peristiwa ni, perkara ni diketahui oleh seluruh kampung, boleh dikatakan seluruh kampung turun ke kebun Mat John saksikan mayat yang tergantung, termasuk dengan ahli keluarga kepada si arwah. Okey, abang berhenti kat situ, abang balik semula abang balik ke cerita lain nanti. Waktu tu lebih kurang pukul 10 pagi bila semua orang kampung dah turun. Mayat tak diturunkan sebab diorang nak tunggu pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Jadi abang cerita tadi, apa yang cerita ni diceritakan oleh anak Pak Putra. Pada waktu tu anak Pak Putra berumur 10 tahun. Dia kata waktu tu dia dekat sekolah. Heboh di kalangan cikgu-cikgu ataupun di kalangan kawan-kawan mengatakan ada seorang bapa kepada seorang pelajar mati gantung diri, mati tergantung. Jadi kecoh lah. Dan diorang pun tahulah bapa siapa yang dimaksudkan. Jadi anak dia bergegas-gegas lah balik nak saksikan sebenarnya apa yang berlaku. Jadi abang sambung balik apa yang berlaku pada Mat John. Itu macam sampingan je. Jadi bila semua orang dah berkumpul, tak berani turunkan mayat. Keadaan mayat memang betul-betul cantik. Cuma ada darah yang keluar daripada mulut. Kalau selalunya kita pernah dengar orang gantung diri, lidahnya akan panjang kan? Tapi ini lidahnya tak panjang. Jadi selang beberapa jam lah, setengah jam lebih kurang macam tu, pihak polis pun tiba. Tapi pihak polis yang tiba dua-duanya adalah polis baru, polis muda. Dan diorang pun tak pernah ada pengalaman uruskan mayat tergantung. Jadi kedua pihak polis ni mintalah kalau ada orang-orang kampung yang ada jasa baik mereka nak turunkan mayat daripada yang tergantung di pokok tadi. Jadi Pak Putra pun menawarkan diri. Pak Putra dengan Mat John menawarkan diri sebab berlaku kes tu dekat kebun Mat John dan Pak Putra adalah orang yang paling tua dekat situ. Jadi mereka berdua pun pergi naik atas pokok dan turunkan jenazah. Waktu tu dia kata muka jenazah okey, tak ada masalah, okey je. Tapi ada satu benda yang sangat menakutkan, iaitu waktu diorang turunkan jenazah waktu tu pakai kain pelekat dan juga pakai baju t-shirt macam pagoda, baju Melayu, salah, t-shirt pagoda lah, baju Melayu. Jadi waktu turunkan jenazah, diorang terselak kain jenazah. Maksudnya dia pakai kainnya terangkat. Terkejut gila diorang yang ada di kawasan tu. Korang nak tahu, walaupun lidahnya tak panjang, tapi kemaluan jenazah panjang hampir sedepa. Sedepa kan? Panjang jugalah kan. Jadi terkejutlah semua orang. Untuk mengelakkan daripada terjadinya berita buruk ataupun fitnah, jenazah tu cepat-cepat dimasukkan dalam plastik hitam dan dibawa ke hospital untuk di-postmortem. Jadi postmortem pada waktu tu berlaku prosesnya selama 2 hari. Maksudnya hari kejadian, 1 hari iaitu hari postmortem, besoknya hari ketiga barulah jenazah dapat diuruskan oleh pihak keluarga. Jadi selepas dalam 3 hari postmortem tu nak tunggu jenazah tu balik, mengikut kata anak Pak Putra ni, keadaan dekat kampung tu sangat huru-hara. Keadaan kampung tu boleh kata pukul 8 malam semua orang tak berani keluar rumah.
angin bertiup sangat kencang. Waktu tu kawasan kampung tu belum lagi ada elektrik. Semuanya pakai pelita. Bayangkan kalau abang ada pada zaman tu, hara abang dibuatnya. Jadi semua orang pakai lampu pelita. Dan 8 malam semua orang tak berani keluar rumah. Waktu tu anak Pak Putra yang cerita kat abang ni, dia kata dia patutnya setiap malam ada kelas mengaji, dia tak berani nak keluar. Sebab apa? Sebabnya sejak daripada jenazah tu diturunkan, malam tu dengar orang mengerang kesakitan, tapi tak tahu daripada mana. Dan suara mengerang tu katanya bergema satu kampung. Abang terbayang cerita Nang Nak, macam mana bunyi Nang Nak keluarkan bunyi suara dia bergema satu kampung. Itulah contoh paling dekat sekali apa yang berlaku pada waktu tu. Bunyi seorang lelaki mengerang kesakitan seolah-olah meronta-ronta. Jadi semua orang tak berani nak keluar daripada rumah malam tu. Dan setiap malam dalam masa 3 hari tu angin bertiup kencang. Cukup 3 hari jenazah pun sampai ke kampung tu. Dan mereka uruskan jenazah tu seperti jenazah-jenazah biasa. Dan jenazah tu pun dikebumikan. Tak ada apa-apa masalah. Waktu masukkan ke dalam liang lahat, yang masukkan dia adalah Pak Putra dan Mak John dan ada seorang lagi orang kampung. Jadi urusan perkebumian pun selesai. Tapi urusan bunyi orang mengerang sepanjang malam tak dapat nak diuruskan. Setiap malam selama lebih 3 bulan, orang kampung tu tak berani nak keluar daripada rumah sebab dengar suara lelaki seolah-olah meronta mengerang kesakitan. Dan yang paling teruk sekali yang menimpa adalah pada Mak John dan keluarganya. Sebab mayat itu tergantung di belakang rumah dia. Dan setiap malam anak-anak Mak John cerita, bapa dia akan trauma. Nak tidur susah. Nak sentiasa terjaga sewaktu tidur. Dan diorang satu keluarga dengar dekat belakang rumah diorang seolah-olah macam orang mengerang gantung diri. Aduh. Jadi peristiwa tu berterusan selama 2 bulan. Korang mesti nak tahu siapa yang gantung diri. Sebenarnya yang gantung diri itu adalah orang kampung tu juga. Tapi rumah dia agak jauh daripada rumah Mak John. Dia adalah seorang lelaki berumur 30 tahun. Seorang ahli kampung dan dah kahwin, ada anak, ada isteri. Dan isterinya dikatakan sangat cantik dan baik. Anak-anak dia pula sangat bagus-bagus di sekolah. Bagus memang anak-anak yang cerdik. Tapi disebabkan tak tahu apa punca, si bapa tadi yang meninggal tergantung tadi ada hubungan sulit dengan salah seorang cikgu di sekolah anaknya. Sampaikan hubungan sulit tu diketahui oleh satu kampung apabila pasangan ini ditangkap basah di rumah cikgu perempuan itu. Jadi disebabkan itu, si cikgu telah dibuang daripada perkhidmatan dan dihantar ke tempat lain. Macam mana pula dengan pakwa dia, iaitu si lelaki tadi? Dia ada anak, dia ada isteri. Dan sejak daripada dia ditangkap dengan cikgu tu, dia selalu menjadi bahan sindiran orang kampung. Iyalah kan kena tangkap basah. Ini bukan tangkap basah zaman sekarang, tangkap basah zaman dulu. Jadi mungkin hukuman masyarakat tu sangat teruk. Jadi disebabkan dia tak tahan malu, dia mengambil jalan membunuh diri, menggantung diri. Mengikut kata isteri dia, pada malam dia nak menggantung diri, dia tengok suami dia mandi elok-elok sambil bernyanyi-nyanyi. Waktu tu dia sedih, dia kata, sebab suami dia kena tangkap basah dengan cikgu.
cikgu anak dia sendiri. Jadi dia macam malas nak tegur suami dia, lantak langkau, kau nak ada affair ke, nak apa ke, aku malas nak ambil tahu. Jadi malam tu dia agak pelik bila dia tengok suami dia pakai elok-elok, sikat rambut, letak minyak kat rambut, pakai minyak wangi pada waktu tu malam Jumaat. Lepas habis tu dia dah bersiap-siap, dia tanyalah dengan suami dia nak pergi mana. Nak pergi jumpa cikgu tu lah. Agaknya lah kalau bini-bini tengah marah kan macam tu. Tapi suami dia tak menyawat. Suami dia gelak-gelak sambil nyanyi-nyanyi. Selepas tu dia dengar suami dia pergi dekat bawah rumah. Kalau rumah kampung mesti tinggi kan. Jadi kat bawah rumah tu boleh dikatakan dijadikan stor. Jadi dia pergi dekat bawah rumah, dia dengar suami dia merakas. Maksudnya mencari sesuatu dekat stor bawah rumah. Lepas tu sepanjang malam suami dia tak balik. Dan lepas tu barulah kejadian gantung diri. Dan mengikut kata doktor, waktu postmortem tu, sebenarnya si lelaki tadi yang gantung diri tu, sebelum dia gantung diri, dia dah makan racun, minum racun yang berbentuk cecair. Dia dah siap minum racun. Racun tu adalah racun hapuskan rumput, bunuh rumput kan. Jadi racun untuk bunuh rumput. Lepas dia minum baru dia gantung diri. Dan itu yang berlaku. Dan peristiwa ni menjadi titik kepada keadaan kampung tu sunyi. Sejak daripada tu dan selang beberapa tahun, tak ramai orang yang berani nak keluar tengah malam. Dan jalan nak masuk kampung tu, orang selalu jumpa dengan bayangan seorang lelaki yang dalam keadaan kusut masai. Dan orang percaya itu adalah lelaki yang bunuh diri itu. Dan bayangan tu katanya boleh dilihat sampai sekarang. Abang tak boleh nak beritahu kat mana lokasi sebenar. Jadi dalam masa 2 bulan, memang teruk kampung tu sunyi dengan orang mengerang. Mak John demam baik demam, demam baik demam, keluar masuk hospital sebab trauma. Benda tu berlaku dekat belakang kebun dia. Dan sekarang ni Mak John dah meninggal, Pak Putera dah meninggal, dan kebanyakan daripada saksi-saksi utama yang ada pada waktu mayat tu diturunkan, yang ada pada zaman waktu dengar orang mengerang bergema satu kampung tu, kebanyakannya dah meninggal. Yang cerita dekat abang ni pun dah umur 60 lebih. 61 kalau tak silap, dia pun dah tua dia kata. Jadi dia nak sampaikan cerita ke abang, akibat daripada bunuh diri, habis satu kampung hauk jadinya. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang polis Pencen. Dia telefon abang, nama dia pangkat abang tak pastilah kan. Nama dia Pak Cik Syahir. Tapi bukan nama sebenar. Nama ni adalah nama salah seorang penonton abang minta digunakan menjadi kenangan. Jadi Pak Cik Syahir ni cerita dekat abang, berlaku peristiwa ni di salah sebuah daerah di negeri Kedah. Cumanya abang tak boleh nak beritahu dekat mana lokasi sebenar. Berlaku pada tahun 1990. Pada waktu tu Pak Cik Syahir masih lagi bertugas sebagai polis di salah sebuah balai polis di Kedah. Tiba-tiba pada suatu pagi datang seorang lelaki dalam keadaan yang pucat lesi dan mukanya berpeluh-peluh. Jadi Pak Cik Syahir anggap dia ni nak buat laporan polis. Mungkin dia dah terlanggar lembu ke, ataupun dia dah buat sesuatu kesalahan yang perlu direport lah, dengan senang cerita, yang perlu direport. Jadi Pak Cik Syahir ni pun biarkanlah, okeylah, tanya dengan lelaki tu, sebenarnya cik ni datang kenapa. Dan lelaki tu bagi pengakuan yang sangat luar biasa, iaitu, tolong cik, saya dah bunuh orang, tangkaplah saya. Jadi mula-mula Pak Cik Syahir ni ingat Mamat ni pening ke apa. Jadi dia minta lah lelaki ni ceritakan. Sinilah cerita nak bermula. Dia kata nama dia boleh kita letakkan sebagai ni lah XXX lah. Dia kata saya ni
betul dah seorang lelaki lah. Saya ni dah bunuh orang, cik. Cerita dia, saya ni duduk dekat kampung sekian. Ada satu kampung dekat negeri Kedah. Dan saya bercinta dengan seorang anak gadis kampung. Saya ni adalah orang yang tak ada mak ayah. Tak ada mak ayah, anak sebatang kara, tinggal dekat kampung tu. Jadi saya bercinta dengan seorang budak perempuan. Percintaan kami tak direstui. Tapi saya dah banyak kali bermalam dengan budak perempuan tu. Dengan kata lain, membuat hubungan kurang baik. Dan menyebabkan budak perempuan tu mengandung. Jadi Pak Cik Syahir ni tekun dengan cerita si lelaki ni. Nak pastikan si lelaki ni betul-betul ataupun menipu. Sambung ceritanya. Dia kata selepas budak perempuan tu mengandung, dia beritahu dekat pakwa dia. Dan si pakwa ni rasa cuak dan berlaku pertengkaran. Tah macam mana dia terbunuh budak perempuan ni. Dan budak perempuan ni mati dekat dalam rumah dia pada satu malam. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Dia bungkus mayat budak perempuan ni, diseret mayat budak perempuan ni ke belakang rumah, digalinya kubur di belakang rumah, dan dia tolak mayat perempuan ni, ditimbusnya kubur tu, dan dia letakkan di atasnya pelepah-pelepah kelapa sawit. Jadi Pak Cik Syahir dia tanya, apa yang berlaku seterusnya? Dia kata, malam pertama, waktu tu budak lelaki yang cerita dekat Pak Cik Syahir ni dah start menangis. Dia kata, malam pertama saya nampak makwa saya datang dengan perut yang dah kempis dan anak yang berdarah-darah. Saya tak boleh tidur. Setiap malam, setiap minit, setiap saat saya nampak dia muncul di setiap penjuru rumah dia. Dia terasa terseksa sebab dia tak boleh nak mengadu benda tu pada orang lain pada malam tu. Sebab takut rahsia dia terbongkar. Tapi dia menangis sepanjang malam minta maaf. Tetap juga bayangan perempuan tu muncul dekat mana-mana di sekitar rumah dia. Sampaikan dia rasa tertekan sangat. Jadi disebabkan itu, besok paginya dia bangun, dia gali balik kubur budak perempuan tu, dialihkan jauh sikit daripada kubur pertama. Dikambus, ditimbus semula dan diletakkan pelepah-pelepah kelapa sawit sebagai tanda. Dan dia balik rumah. Dia ingat benda tu settle malam tu. Tak. Malam kedua, dia dengar suara pula. Kali ni suara baby dan juga suara ibu yang minta tolong. Seolah-olah sesak nafas. Abang tak tahu macam minta tolong, tapi macam itulah kita bayangkan. Perempuan suara menangis-nangis minta diselamatkan. Tolong, agak macam itulah kan. Dan juga suara baby menangis-nangis. Jadi dia kata dia cuba tutup telinga dia, tapi suara tu bergema setiap minit dalam rumah dia. Sampaikan dia menangis minta maaf. Dan bila besok pagi seterusnya, dia bangun, dia pergi belakang rumah, digali balik kubur tu dan dia alihkan mayat tu betul-betul jauh ke belakang rumah. Pada waktu tu mayat tu dah mula membusuk katanya, dengan perut yang besar. Dia ingat dengan cara mengalihkan mayat dalam jarak yang lebih jauh, masalah selesai. Tak. Tetap juga malam yang ketiga, lagi teruk dia kena. Bekas makwa dia datang dalam keadaan yang berdarah-darah, cuba cekik dia. Sampaikan dia berlari dalam rumah, cuba selamatkan diri daripada dicekik. Setiap kali dia cuba berlari selamatkan diri, dan setiap kali itu juga dia akan terlanggar tiang dalam rumah, dia akan terlanggar dinding dalam rumah. Tapi dia kata dia tak rasa sakit sebab dia takut dengan perempuan yang datang. Jadi disebabkan 3 malam berturut-turut sampai dia tak boleh tidur, dan hari yang keempat dia datang ke balai polis buat pengakuan. Pada waktu tu Pak Cik Syahir dengar, dia masih lagi tak confirm betul ke tidak.
tapi dia terus bawa lelaki tu masuk dalam lokap, gari dia, dan dia minta lokasi kat mana mayat tu ditanam. Dan pihak polis pun beramai-ramai, bukanlah beramai, maksudnya ditugaskan mencari, menggali betul ke dalam kubur yang dimasukkan tu ada jenazah. Memang sekali polis gali, ada jenazah dia. Dan pada waktu tu rupanya dah ada laporan polis mengatakan budak perempuan hilang. Dan mayat tu dah keadaan agak membengkak, dia kata, dan muka dia pun dah lain macam. Perutnya masih lagi besar, ada anak dalam dia. Jadi betul lah yang diceritakan oleh lelaki tadi. Dan lelaki tu, apa yang terjadi lelaki tu, dikatakan lelaki tu dihukum, kalau tak silap abang lah, dihukum gantung sampai mati disebabkan kesalahan dia. Tapi ceritanya kat sini adalah dia diganggu selama 3 malam oleh bayangan bekas makwa dia sebab dia telah dibunuh dalam keadaan yang tak wajar. Tapi bagi abang itu adalah mungkin roh ataupun mungkin korin, jin yang berdampingan dengan perempuan tu. Mungkinlah, abang pun tak tahu. Jadi ini adalah pengajaran yang besar dua-dua cerita kali ini. Jadi abang rasa satu benda yang abang minta maaf, abang tak boleh nak beritahu lokasi sebenar cerita kali ini. Terima kasih sangat-sangat sebab dah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Cumanya abang masih lagi dalam mood raya terkejut. Rumah abang tak ada kuih raya, biskut raya pun tak ada sebab tak sempat nak beli. Habis licin dekat bazar, semua orang dah sapu sebab orang pun semua jadi panik raya, esok raya kan. Jadi ini adalah pengalaman paling best dalam hidup abang selama 40 tahun abang hidup ni. Jadi, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Kedua-dua cerita ni ada nilai pengajaran yang sangat luar biasa. Sangat bagus untuk kita semua. Sehingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Dan sebelum abang tamat, abang ucapkan selamat hari raya. Salam Syawal kepada semua yang menonton video abang, sama ada ahli keluarga besar si Penglipur Lara, Joe Penglipur Lara atau tidak. Cumanya abang nak minta maaf pada saudara mara abang ataupun yang terutama saudara mara kan yang datang ke rumah abang yang nak berjumpa, yelah nak berjumpa dengan abang. Diorang pun sendiri tak sangka, oh rupanya diorang bersaudara dengan abang kan. Sebab kita jumpa kan setahun sekali kan. Jadi abang minta maaf pada saudara mara abang yang tak dapat nak layan. Sebabnya keadaan orang yang datang ramai. Jadi ada yang juga yang nak berjumpa, nak berborak tentang cerita-cerita YouTube abang tak sempat nak layan semua. Sebab pada hari yang sama abang juga kena jadi driver, kena jadi runner, beli barang. Macam biasalah kan. Yang lain semua dah kahwin, abang bujang. Jadi yang bujang ni lah dia punya kerahan tenaga dia lebih sikit. Jadi tak sempatlah abang nak beramah masa. Cuma abang sempat bersalam-salam pada saudara mara abang yang datang rumah, yang nak berjumpa dengan abang. Bukanlah nak jumpa dengan abang sebab raya kan, dah jumpa raya, anak saudaranya pula jadi tukang cerita kat YouTube kan, nak juga beramah masa, nak tanya-nanya. Tapi abang tak sempat sangat-sangat sebab waktu tu dengan raya terkejut kalang kabut. Okey, itu je. Abang nak minta maaf sangat-sangat pada saudara mara abang yang tengok video ni, pada wak-wak, pakcik-pakcik abang, mbah-mbah semua. Minta maaf sangat-sangat. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.